Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Sumayyah binti Nik Rosti dari kelas tesis C, merupakan moderator anda pada hari ini. Hari ini saya akan membincangkan tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Seperti yang dapat dilihat dalam isi kandungan di atas, terdapat beberapa tajuk yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi sunnah. Yang kedua, definisi ibadah. Definisi akidah, contoh-contoh ibadah, contoh akidah, akibat daripada akidah yang terpesong, dan seterusnya kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada pameran ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan tajuk kita yang pertama, iaitu definisi sunnah. Sunnah terbahagi kepada dua definisi, iaitu dari sudut bahasa dan sudut istilah. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan atau kehidupan, sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Dari sudut istilah pula, sunnah ditakrifkan sebagai segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan takrir, yakni persetujuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bergerak kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu definisi akidah. Apakah itu akidah? Akidah berasal daripada perkataan Arab agoda yang bermaksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Menurut istilah pula, akidah bererti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni yang tidak dihadiri dengan sebarang keraguan. Seterusnya, definisi ibadah. Perkataan ibadah dari segi bahasa bererti patuh, taat, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi istilah pula, ibadah bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diseru oleh para rasul, sama ada ia berbentuk suruhan ataupun larangan. Sekarang kita sudah tahu definisi ibadah dan akidah. Seterusnya, kita akan bergerak kepada contoh-contoh ibadah. Antara contoh ibadah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat 5 waktu. Daripada Malik bin Huwairid radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Solat mengajar manusia untuk berdisiplin dan menguruskan masa dengan baik. Seterusnya, ibadah lain yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berpuasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkati. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu syurga dibuka padanya, pintu-pintu jahim, yakni neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang tidak lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi." Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Puasa mengajar kita erti kesabaran, bersyukur dan bersederhana. Selain itu, terdapat juga ibadah zakat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz radhiyallahu anhu ketika baginda mengutuskannya ke Yaman. Jika mereka mematuhi perkara itu, beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan solat ke atas mereka 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mematuhi perkara itu, zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya, lalu diagih-agihkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Riwayat Muslim. Zakat dapat membersihkan jiwa daripada sifat tamak. Amalan lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Sedekah yang paling besar ganjarannya adalah engkau bersedekah ketika sihat, sedangkan hatimu berasa sangat kedekut untuk bersedekah. Jiwamu sedang takutkan kemiskinan dan engkau bercita-cita mengharapkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sedekah dapat menimbulkan rasa bersyukur dengan rezeki yang kita miliki. Sekarang kita beralih pula kepada contoh-contoh akidah. Contoh pertama adalah memahami konsep ma'rifatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dengan mempercayai dan yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang esa, mentadbir seluruh alam dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang patut disembah. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menyebut kita hendaklah berpegang teguh kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Daripada Zaid bin Akram radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran merupakan tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, yakni berpegang, maka dia akan berada di jalan yang benar. Dan kepada siapa yang meninggalkannya, maka dia berada di jalan yang sesat. Hadis ini menunjukkan bahawa kita hendaklah merujuk setiap permasalahan yang berlaku berlandaskan Al-Quran agar kita tidak terpesong. Seterusnya, memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya barang siapa yang bersalawat ke atasku dengan 1 selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim. Selawat bukan sahaja menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga dapat menenangkan hati dari segala belenggu masalah. Hadis Nabi yang lain berkenaan dengan akidah, iaitu kepercayaan kepada malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini dapat kita pelajari bahawa malaikat itu diciptakan daripada nur, iaitu cahaya, dan mereka adalah sejenis makhluk yang gaib dan tidak dapat diketahui keberadaan mereka dengan panca indera secara lahiriah, kecuali apabila mereka menjelma atau menyamar sebagai makhluk lain. Seterusnya kita akan melihat apakah akibat daripada akidah dan ibadah yang terpesong. Yang pertama, akibat daripada ibadah dan akidah yang terpesong adalah syirik. Seterusnya, jenayah, yakni kemungkaran. Orang yang terpesong akidah dan ibadahnya tidak akan mempunyai pedoman dan tercenderung untuk melakukan kemungkaran. Selain itu, antara akibat lain daripada akidah dan ibadah yang terpesong adalah kemunduran ekonomi. Akidah dan ibadah yang terpesong juga meragut hati yang tenang, yakni sentiasa gelisah,
Selain itu, ia turut membawa kepada pergaulan bebas yang boleh menjerumuskan diri ke arah dosa-dosa besar yang lain seperti zina. Kesimpulannya, kita mestilah menghayati konsep ibadat dan akidah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul agar sentiasa berada di landasan yang benar. Kita hendaklah mendalami ilmu agama agar dapat menghindari perkara yang merosakkan akidah kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.